Salam Malaysia Madani dan kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting, menarik dan relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dua tetamu yang cukup istimewa sebenarnya yang sudah pun berada di studio ruang bicara bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan Hala 7 Malaysia Madani. Dan harus diingat ini merupakan konvensyen pertama yang diadakan, iaitu ialah pertama kali sejak lebih kurang 6 bulan kerajaan perpaduan ditubuhkan dan ianya disasarkan akan diadakan pada 14 hari bulan Mei ini dan tentunya lah venue di mana konvensyen ini akan diadakan ialah di Dewan Merdeka WTC dan dikatakan ianya akan bermula pada jam 2 petang. Jadi banyak lagi sebenarnya perkara-perkara yang ingin kita kongsikan berkaitan dengan Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan Hala 7 Malaysia Madani ini, tapi terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio ruang bicara ini. Kita ingin mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Lee Chen Chung yang merupakan pengarah komunikasi keadilan dan YB juga merupakan ahli Parlimen Petaling Jaya. Jadi YB, apa khabar? Khabar baik, terima kasih Tuan Moderator. Sehat ya? Sehat. Siap nak ke Selamat Raya. Selamat Hari Raya juga. Terima kasih. Okey, seorang lagi tetamu juga yang menemani saya. Kita mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Encik Muhammad Solihin Muhammad Taji yang merupakan Ketua Penerangan Pemuda Barisan Nasional dan beliau juga merupakan Ketua UMNO bahagian Bukit Gantang. Jadi Solihin, apa khabar? Alhamdulillah baik abang. Selamat Raya juga abang. Sihat alhamdulillah. Sama-sama kita. Saya pertama kali tengok muka abang ni. Saya tengok dalam TV je, mula sukan. Berlainan tak? Yep. Lain. Terima kasih abang sebab jemput kita datang. Iyalah. Dan saya juga berterima kasih atas kesediaan kedua-dua tetamu untuk sembang-sembang bersama saya di program Ruang Bicara ini. Oh ya, dan seperti biasa juga kami juga sebenarnya memberi peluang dan juga ruang kepada anda yang mungkin sedang bersama kami di Ruang Bicara ini untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat. Dan seperti biasalah kita bersiaran dari studio baru, jadi kita juga ada dua nombor talian baru sebenarnya untuk anda hubungi, iaitu di 032604 0155 dan satu lagi talian ialah di 032694 0155. Baik, saya ingin mulakan dululah bersama dengan tetamu yang paling dekat dengan saya, iaitu Yang Berhormat Lee Chen Chung. Mungkin ini satu petanda yang cukup positif sebenarnya ke arah memperkukuhkan lagi sebenarnya kerajaan perpaduan, walaupun pada mulanya ada jugalah mainan-mainan politik yang mengatakan bahawa mungkin tidak akan ada satu semangat perpaduan, semangat kekuatan di kalangan parti-parti yang berada dalam kerajaan perpaduan ini. Tetapi dengan berlangsungnya konvensyen ini nanti, apakah YB merasakan bahawa segala tomahan, segala sangka buruk terhadap kerajaan perpaduan itu akan hilang sebenarnya? Ya. Saya melihatkan ini merupakan satu saat-saat yang dinantikan sebenarnya kerana kita berjaya mengumpulkan semua pihak di PWTC untuk mengadakan satu bicara, satu konvensyen untuk bersama untuk bincangkan isu-isu rakyat. Bagi saya petandanya lebih penting kepada rakyat kerana rakyat ingin melihatkan sebuah kerajaan yang stabil, yang berpadu demi menjaga kesejahteraan rakyat. Jadi dengan jayanya kita adakan konvensyen tersebut telah membuktikan bahawa semua parti yang bersama di bawah kerajaan perpaduan bertekad untuk berkhidmat kepada rakyat. Jadi biasalah sekiranya ada tomahan, ada serangan daripada pihak-pihak lain, itu perkara biasa. Tapi yang lebih penting adalah kita bersedia berkhidmat kepada rakyat. Saya juga nak dapat pandangan saudara Solihin lah berkaitan dengan Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan yang akan berlangsung pada 14 hari bulan Mei nanti. Apakah pada pandangan Tuan, ianya akan membawa satu dimensi yang mungkin lebih memperkukuhkan lagi hubungan parti-parti yang berada dalam perikatan ataupun dalam kerajaan perpaduan ini? Bagi saya sudah tentu Konvensyen Perpaduan ini merupakan satu titik penting kepada kerajaan perpaduan yang ditubuhkan dalam tempoh 6 bulan. Sudah tentu ia juga bakal menjadi satu perlambangan kepada semua orang, semua pihak sama ada dalam negara ataupun luar negara. Bahawasanya koalisi yang dibentuk, walaupun ini koalisi paling besar kita pernah tengok. Tak pernah lagi
hari kita tengok koalisi sebesar ini yang berlaku dalam negara, dia mampu duduk semeja dan berbincang. So yang paling penting untuk mengangkat agenda rakyat. Sebab itu Konvensyen Perpaduan kali ini mengangkat satu tema penting, iaitu mengangkat agenda rakyat. Sebab paling penting penyatuan kita hari ini dalam semua parti yang ada adalah atas ideologi yang sangat berbeza. Kalau abang tengok semua parti saya sendiri dengan YB come from a different background of parti kan. Betul. Tetapi kita dulu tak boleh pun duduk semeja. Dulu tak boleh. Kalau kata dulu kita nak duduk bersama ni, kita nak fikir apa nak serang kawan ni kan. Tapi but today we talking about the same value. Kita mungkin mempunyai ideologi yang sangat berbeza, tetapi sebenarnya kita berkongsi nilai yang sama. Yang paling penting hari ini kita nak mencapai satu nikmat yang dah lama hilang bang, kestabilan dalam negara. That's the only thing yang kita nak bawa dalam Konvensyen Perpaduan ini. Sesuatu yang menarik juga sebenarnya YB ya, kalau kita lihat daripada apa yang disebut bila kerajaan perpaduan ini ditubuhkan, kita melihat tentang ialah keunggulan yang ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar. Tetapi ada pihak juga yang masih lagi bermain-main dengan fahaman-fahaman ataupun dengan indikasi-indikasi politik yang mengatakan bahawa kononnya kerajaan perpaduan ini tidak akan kekal lama, akan tumbang dan sebagainya. Apakah dengan konvensyen ini ianya memberi satu gambaran yang berbeza sebenarnya, Wali? Bagi saya ada yang sememangnya ada pihak yang cuba mempermainkan isu tersebut dari semasa ke semasa, tapi itu juga menunjukkan sikap tidak bertanggungjawab ke atas mereka sebenarnya, kerana kerajaan perpaduan diwujudkan di bawah titah Duli Yang Maha Mulia Baginda Tuanku, dan itu merupakan satu hasrat juga oleh rakyat bahawanya selepas beberapa tahun pertukaran Perdana Menteri dan juga kerajaan yang tidak stabil, rakyat sebenarnya dahaga satu kestabilan seperti apa yang Saudara Sholihi katakan tadi. Dan di samping itu banyak agenda ataupun dasar-dasar kerajaan tidak dapat dilaksanakan kerana tidak ada satu ketentuan arah ataupun hala tuju negara. Jadi bagi saya sebagai contohnya, dasar tenaga boleh diperbaharui, renewable energy. Kita sebenarnya antara negara yang terawal untuk memulakan dasar tersebut. Saudara Sohili lagi pakarlah hari dalam perkara ni. Dia membina dam hidro di Sabah. Saya baru tahu. Cuma di samping itu, kalau kita lihat beberapa tahun ni, negara jiran pun mula catch up. Dan Singapura sebenarnya mereka tengah pun kejar, dan ada juga negara yang ingin transformasikan ekonomi mereka. Jadi kita tak boleh tunggu, dan kestabilan itu amat penting untuk menarik pelabur asing, untuk juga meyakinkan komuniti, biarpun syarikat ataupun perniagaan ataupun institusi-institusi pendidikan untuk menyediakan satu kerjaya ataupun mempersiapkan anak-anak muda kita untuk menceburi bidang tersebut. Saya tertarik hati Solehin bila anda menyebut tadi tentang perpaduan rakyat itu menjadi keutamaan sebenarnya. Dan kalau kita imbas kembali lah tentang apa yang berlaku dalam Barisan Nasional sendiri, itu utamanya UMNO khususnya lah. Pada satu ketika seolah-olah mereka tidak menyetujui sebenarnya untuk menyertai kerajaan perpaduan ini, tetapi atas semangat yang berbeza, atas kekuatan yang mungkin tak dapat dilihat oleh orang lain, akhirnya UMNO dan Barisan Nasional juga mengambil keputusan untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan itu. Jadi apakah anda melihat bahawa ini langkah yang betul-betul sesuatu yang cukup bermakna sebenarnya, walaupun mungkin juga akan memberi sedikit sebanyak impak ataupun kesan daripada sokongan orang ahli-ahli UMNO sendiri kepada parti UMNO? Saya sebenarnya tertarik dengan apa situasi politik yang berlaku sekarang ini. Sudah tentu tidak pernah terbayang di akal semua kepimpinan UMNO maupun kepimpinan Kaum di bawah tentang dimensi politik yang sangat berubah, dinamik. Tapi kalau melihat kepada sejarah UMNO sendiri dalam Barisan Nasional, UMNO dan Barisan Nasional merupakan parti yang moderate. Mana kata kita tidaklah farat ke kanan, terlampau ke kanan dan sebagainya. Cuma ketika kekalahan kita pada PRU 14 yang lalu, UMNO dilihat too far right. Dia lari daripada asas sebenarnya UMNO yang terlihat lebih moderate. Tapi kali ini ia peluang yang sangat baik untuk mewajahi UMNO seperti mana wajah negara kita. Sebab kita kena akui bahawasanya kita ada pelbagai kaum dalam negara. Yang itu kelebihan Malaysia berbanding negara lain. To integrate everyone yang ada pelbagai latar belakang yang sangat berbeza, ini formula terbaik. Sebab sebelum ini kita memaksa orang from different party, you must follow this. Hari ini kita duduk bersama, yang musuh boleh duduk sekali, yang kita become friends. Macam mana kita nak integrate everyone
to have satu idea untuk membentuk negara bangsa yang kita sebutkan Madani ketika ini. Sebab itu bagi saya sudah tentu memang akan ada isu di peringkat Akomi. Cuma yang paling penting bagaimana naratif itu nak dibawa kepada Akomi Parti. Sebab itu selepas Komisen Kerajaan Perpaduan, UMNO akan ada perhimpunan agung UMNO. Bagi saya apa naratif yang dibina ketika Komisen Perpaduan akan difahamkan kepada ahli Akomi di bawah. Dan saya setuju abang akan adalah juga sedikit isu Akomi di bawah. Tetapi bagi saya kita sedang mewajah negara bangsa kita. Dan saya yakin walau apa juga keadaan, kita tidak boleh memilih parti yang sangat ekstrim. Kita kena akui bahawasanya menjadi parti UMNO, asas penubuhan parti ini adalah untuk memperjuangkan orang Melayu dan tidak berlaku zalim kepada kaum-kaum lain dalam negara. Is basically apa yang sedang dibuat dalam Kerajaan Perpaduan. Kalau ada orang tanya hari ni UMNO hilang daripada perjuangan asalnya, saya kata pada semua orang, di mana orang Melayu ketika ini dizalimi oleh kerajaan? Tak ada. Hari ni kita buat apa yang kita buat sebelum ni. Nothing wrong with that. Bila you sebut tentang isu itu, Soleh, barangkali menarik jugalah kalau saya dapatkan pandangan pada YB Chen Chung sendiri. Apabila Datuk Seri Anwar memperkenalkan konsep dan juga falsafah Malaysia Madani itu sendiri, ianya dikatakan membawa erti yang cukup mendalam sebenarnya, yang harus difahami oleh semua rakyat jelata sebenarnya. Jadi apakah itu sebenarnya menunjukkan tentang keadilan yang cuba diwujudkan oleh Kerajaan Perpaduan ini merangkumi semua kaum di negara kita? Saya rasa memang tepat masanya apabila Yang Berhormat Perdana Menteri membawa konsep Madani pada saat ketika negara berhadapan dengan ketidaktentuan ekonomi dan selepas wabak COVID, krisis kesihatan dan lain-lain. Masyarakat Madani sebelum ni kita bicarakan kiri atau kanan kan, tapi masyarakat Madani adalah sesuatu yang ke depan. Kita pandang ke depan. Dan saya rasa ianya mudah untuk capture imagination tu, kerana Madani ertinya keterangkuman. Ertinya kita perlu menghayati kelangsungan ataupun sustainable development. Kita juga harus menghargai apa yang ada dan melihatkan kekuatan diversity di negara ini sebagai satu aset yang mana kita ianya boleh memperkuatkan daya saing kita di arena antarabangsa. Jadi kesemua ni saya rasa balik kepada meningkatkan mutu kehidupan rakyat, meningkatkan kebahagiaan rakyat, dan akhirnya adalah berlandaskan keperluan kehendak rakyat supaya kita harus menjadi lebih humble, lebih rendah diri untuk berkhidmat kepada mereka dengan sepenuh hatinya. Inilah konsep Madani yang saya faham. Macam Solehin sendiri, apakah Solehin melihat antara perkara-perkara penting yang mungkin akan dibangkitkan ataupun dibincangkan dalam Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan ini? Kalau tengok pada Konvensyen Perpaduan yang akan berlangsung, pada sebelah pagi kita ada Konvensyen Pemuda Perpaduan. Bagi saya, ia penting sebab kita sedang membina masa depan. Sebab Konvensyen Perpaduan di peringkat pemuda ini penting sebab kita yang akan membentuk negara dalam tempoh 20 tahun akan datang. Kita mencorak. Sebab itu kalau dilihat kepada apa slot yang kita buat sepanjang tempoh Konvensyen Perpaduan Pemuda, yang pertama kita nak letakkan one problem statement yang untuk kita faham bersama what is the difficulties yang kita sedang hadapi. Sudah tentu ia soal ideologi yang berbeza. Kita come from different background. Tetapi bagi saya the second slot kita bercakap soal nilai. Kita nak semua kepimpinan bercakap bagaimana kita nak melihat Malaysia 20 tahun akan datang. Apa yang kita nak tengok dari segi budayanya, dari segi pembinaan negara bangsanya. Dan akhir sekali rangkuman dibuat adalah kesemua ketua parti akan bercakap bagaimana kita nak membina negara ini bersama. Hari ini kita tidak bercakap soal kita nak pilih parti mana dan parti apa, tapi hari ini kita bercakap soal nak membina negara bangsa. Yang cerminan itu adalah cerminan Kerajaan Perpaduan yang ada semua kaum. Dan kita juga bercakap dia bukan sekadar di Semenanjung, wilayah Borneo juga ada dalam gabungan kita yang sangat besar ini. Dan kita pun tahu wilayah Borneo ni ada banyak parti. Dan semua ini terangkum di bawah Kerajaan Perpaduan. Dan saya nak cantakan pada semua, Kerajaan Perpaduan ini adalah cerminan negara bangsa Malaysia yang sedang kita bina. Sebab itu bagi saya, konvensyen yang kita nak buat kali ini adalah sangat penting untuk semua orang punya idealism yang mungkin sama, nak menuju ke arah yang sama. Maybe different ideology tapi nilai yang sama kita duduk, dan akhirnya kita ada satu perjanjian bersama, kita ada coalition bersama apa yang kita nak bina negara dalam tempoh 20 tahun datang. This is the most penting lah. Okey, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, dan banyak lagi persoalan yang akan saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu yang berada di studio Ruang Bicara ini. Tapi seperti biasalah, kami juga perlu minum untuk seketika sebenarnya. Jadi kita akan berehat dulu buat seketika. Anda juga jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi kalau bukan bernama TV tentunya. Kita jumpa lagi selepas ini.
Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan Hala 7 Malaysia Madani, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang berada bersama saya untuk bercakap tentang isu ini. Baik, mungkin Wabi, sesuatu yang menarik jugalah, harapan yang cukup tinggi sebenarnya diletakkan kepada konvensyen ini. Kita bercakap tentang menjadi titik tolak kepada kolaborasi di antara berapa 19 parti yang ada dalam gabungan Kerajaan Perpaduan ini sendiri. Jadi apakah YB merasa yakin bahawa matlamat yang ingin dicapai itu boleh direalisasikan menjadi satu keputusan yang memuaskan semua pihak, semua parti? Saya rasa permulaannya memang ada kesangsian dan ramai pun kita teragak-agak kan bagaimana kita boleh wujudkan satu muafakat yang cukup padu dan kuat. Akan tetapi dengan realitinya konvensyen ini boleh diadakan dalam tempoh yang singkat, dalam 6 bulan ni kita berjaya akan anjurkan satu konvensyen. Itu sudah menunjukkan bahawa sebenarnya kerjasama itu adalah lebih mudah daripada yang dijangkakan, kerana hasrat kita semua adalah untuk membangunkan negara kita. Dan seperti apa saya katakan tadi, ini adalah satu era yang mana kita kata post normal. Selepas krisis COVID, selepas krisis ekonomi, memang rapuh dan memang kita rasa negara ini perlukan lebih pemerhatian daripada saling kita kata bertikam lidah ataupun berpolitik melampau. Saya rasa masa itu bukan masa yang sesuai. Sesuainya adalah untuk membina balik kita kata muafakat bersama dengan rakyat. Ada juga pandangan yang mengatakan Solihin, barangkali jugalah anda benar betul lah kalau saya salah, ada yang mengatakan bahawa Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan ini diadakan adalah kerana menjangkakan ataupun untuk menghadapi pilihan raya negeri di dalam negeri yang akan berlangsung tidak berapa lama lagi. Jadi apakah mungkin isu ini juga akan dibangkitkan dalam konvensyen itu, utamanya dari segi pembayaran kerusi dan sebagainya? Kita tak boleh nafikan bang. Yang pertama, persepsi orang kita sedang menghadapi PRN tak berapa lama lagi. Dan sudah tentu gabungan yang ada ketika ini perlu menghadapi PRN ini secara bersama-sama. Dan ramai orang tanya saya, apa strategi yang kita nak laksanakan? Adakah konvensyen ini kunci utamanya untuk kita hadapi PRN? Cuma bagi saya yang paling penting hari ini, kita kena berkenalan satu sama lain. We cannot expect the result baik dalam tempoh 2-3 bulan akan datang. Maybe kita mungkin kemungkinan yang lebih teruk, worst case scenario, kita tak hadapi keputusannya seperti yang kita mahukan. Cuma bagi saya, ia medan menguji kepada kolaborasi ini. Paling penting bagaimana kita nak duduk bersama dan bekerjasama untuk menghadapi PRN yang akan datang. Dan konvensyen ini sebenarnya bagi saya the most important thing adalah untuk memecah tembok yang memisahkan kita sebelum ini. Sebab masing-masing punya persepsi tersendiri. Ada orang kata parti PKR begini, ada orang kata parti warisan begini, ada pandangan tertentu. Mungkin pandangan ini dibina sejak sekian lama. Dan hari ini kita kena kenal satu sama lain. Sebab tu orang kata dulu tak kenal maka tak cinta, kan. Dari mata turun ke hati, kan. Daripada hati turun dia mengundi. So the most important thing hari ini kita nak pastikan kita boleh duduk bersama, dan kita kalau paksa kepada penyatuan itu dia takkan jadi bang. It should be natural jadi. Cuma kita adakan medan konvensyen ini untuk kita saling mengenal satu sama lain. Itu paling penting sebenarnya. Sebab the most priority ketika ini bukan PRN, memastikan kestabilan kerajaan yang ada ketika ini. Kalau kita nak hadap PRN, lepas PRN kita bergaduh, maybe the result is not good. Yang akhirnya menimbulkan keretakan kepada kerajaan yang sedia ada, dia akan ada masalah. Tapi yang paling penting konvensyen ini adalah menyatukan kita. Berbeza ideologi, ada reason yang sangat berbeza, untuk duduk bersama untuk memastikan kerajaan yang ada hari ini, kerajaan pusat, terus kekal kuat. Sebab saya yakin, saya percaya di pihak pembangkang yang Perikatan Nasional juga, dia doing the same thing, menyerang kita. Kononnya akan bertukar kerajaan lagi sebulan lah, lagi 3 Jumaat, lagi 4 Jumaat, because dia kena terus memberikan harapan supaya ahli parlimen rasa kita akan jadi government lagi 10 hari, lagi 20 hari. Biarkan, saya kata kita jangan layan. Sebab bagi saya hari ini kita yakin bahawasanya semua ahli parlimen di bawah kerajaan perpaduan ini memikirkan satu perkara, isu rakyat. Saya nak mencelah di sini sebelum saya dapatkan pandangan daripada YB Lee Chen Chung sendiri. Solihin, secara ikhlasnya, secara jujurnya, bagaimana anda melihat kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Apakah ianya sudah dapat diterima oleh rakyat? Apakah ianya sudah memberi impak yang cukup menarik dalam usaha untuk memperkukuhkan lagi bukan saja semangat bersatu padu di kalangan rakyat Malaysia, tetapi yang lebih penting ialah melihat ekonomi negara juga semakin berada kepada tahap yang cukup melegakan kita? Kalau tanya saya pandangan peribadi Datuk Seri Anwar Ibrahim,
saya ni peminat Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada saya di bangku universiti. Sebelum saya masuk UMNO. Cuma bagi saya melihat beliau ni figura international. Dia sepatutnya berada di situ. Dan kita dapat lihat ketika lawatan beliau ke Indonesia, bagaimana beliau diberi ruang untuk bersama kepimpinan Indonesia dan bercakap soal nilai, bercakap soal pembinaan negara, dan bagaimana kepimpinan Indonesia meminta pendapat beliau. Ketika itu saya rasa kita dah lama hilang perasaan seperti itu, rasa bangga melihat bagaimana figura international ini, pemimpin negara kita dipandang tinggi di negara luar. Dan bagi saya ia satu perkara yang sangat merugikan jika kita rakyat sendiri tidak mengiktiraf pemimpin seperti itu. Dan bagi saya juga beliau menyatukan hampir 19 parti duduk di bawah satu koalisi dalam tempoh 6 bulan lebih, dan kita tak ada masalah yang besar. Sedangkan ketika kita ada penggal yang lalu 3 Perdana Menteri dalam tempoh 5 tahun, sedangkan tak banyak parti bergabung ketika itu. Hari ini inilah yang saya kata, kalau tanya saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim dia ada satu sifat dia panggil superiority. Dia fokus kepada nak bantu rakyat, dia tak fikir cerita-cerita politik nak menjatuhkan satu sama lain. Dan juga kalau abang tengok sendiri dalam UMNO ketika ini, kita tak ada isu yang besar dalaman. Internal isu dah selesai. Habis pemilihan UMNO, kita moving forward ke arah ke depan bersama untuk membantu kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab keyakinan kita, cara beliau menyampaikan, represent the idealism kepada orang muda dan sebagainya, bagi saya ini yang kita dambakan ketika ini. Dan saya rasa kalau abang tanya saya, kalau bagi rating lah 1 sampai 10, kalau nak kata 10 tu saya menipu sangat kan? Tapi kalau saya boleh bagi 7, dia dah berada atas landasan yang betul. Cuma kita nak tengok the outcome result within 2-3 years daripada sekarang. Respon dan penerimaan Wabili Chen Chung daripada ahli-ahli keadilan sendirilah, apabila kerajaan perpaduan ini ditubuhkan, mungkin mereka gembira lah kerana ialah bos number one mereka, Datuk Seri Anwar Ibrahim, diangkat sebagai Perdana Menteri. Itu merupakan satu kedudukan yang cukup istimewa sebenarnya. Tetapi bila Datuk Seri Anwar melantik timbalan Perdana Menteri, 2 timbalan Perdana Menteri daripada 2 parti yang berbeza, begitu juga dengan barisan-barisan kabinet, line up kabinet itu sendiri mewakili parti-parti yang bergabung dalam kerajaan perpaduan itu. Apakah itu melihat satu keadilan yang benar-benar berjaya diwujudkan dalam pentadbiran negara? Ya, saya berasa bahawa keadilan adalah sebuah parti yang berbilang kaum. Jadi memang kita selalu juga impiankan satu gabungan, ya, biarpun dalam parti ataupun merentasi parti yang boleh merangkumi setiap lapisan masyarakat, biarpun daripada Semenanjung ataupun daripada Borneo. Dan dengan melihatkan bahawa sifat Presiden Parti yang juga merupakan Perdana Menteri yang berjaya merangkumi, ya, hampir ke semua kekuatan yang ada pada rakyat, pada parti politik, itu merupakan memang satu yang dicita-citakan oleh juga anggota. Dan kita selain sebagai seorang anggota, kita juga memakai topi sebagai pimpinan masyarakat. Jadi dari situ kita melihatkan ini satu perkembangan yang inklusif, yang baik sebenarnya, supaya kita boleh menggemblengkan segala kekuatannya untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang dikagumi, ya, oleh bukan sahaja rakyat tapi serantau. Dalam konvensyen ini nanti, Solihin, apakah anda menjangkakan bahawa kerajaan perpaduan ini sendiri mungkin akan merangka strategi tertentu dalam menghadapi bukan saja PRN yang akan datang? Itu menjadi isu yang cukup penting sebenarnya, tetapi dari segi politik juga mungkin akan berubah mengikut keadaan semasa. Sudah tentu kita kena akui satu perkara, abang tanya saya. Kita akui situasi politik tanah air tak ada satu parti yang dominan ketika ini. Ini realiti politik. So, setiap parti tak boleh sombong. Even UMNO, kita kena sedar realiti ini. Tapi UMNO juga kena faham bahawasanya asas penubuhan UMNO ni untuk menjaga kepentingan kaum Melayu dan Bumiputera. Macam saya sebut daripada awal. Jadi bagi saya hari ini, orang Melayu Bumiputera dia ada sikit kegusaran. Lepas dia melalui 22 bulan ketika zaman sebelum ini, dan banyak serangan-serangan, dan akhirnya mesej tak sampai dengan jelas kepada rakyat. Hari ini, comfort zone itu ada pada orang Melayu di kawasan luar bandar sebab UMNO terlibat sama dalam gabungan ini. Dan sudah tentu mereka merasakan UMNO tidak akan berdiam diri jika ada sesuatu yang mengancam kepentingan orang Melayu. Dan saya rasa setakat ini bang, tidak ada isu yang begitu besar melibatkan orang Melayu. Dan disebabkan itu juga, apa strategi yang kita nak hadapi pada hari kali ini, kita kena faham kekuatan setiap parti dalam gabungan. UMNO punya kelebihan di kawasan luar bandar. PKR
PH mempunyai kekuatan di kawasan bandar. Dan ini perlu diakui oleh semua orang dalam koalisi ini. Dan kawasan di Sabah kita ada GRS, kita ada di Sarawak GPS dan sebagainya. Dan jika kita faham kekuatan masing-masing, kita tidak akan ada pertelagahan yang besar. Dan kita tidak berebut market yang sama. Kalau kata kita nak jual barang, bukan kita jual barang yang sama. UMNO ada kekuatan sendiri, dan jika itu difahami oleh setiap komponen dalam parti, dia tidak akan ada masalah besar. Kita hadapi masalah dalam mufakat nasional sebelum ini bila ada Bersatu masuk. Dan moment dia masuk, kita berebut market yang sama, dan pergaduhan itu tak selesai. Dan masing-masing ada prasangka buruk antara satu sama lain. Hari ini kita tak dengar isu yang begitu besar. Tidak ada pergeseran yang sangat besar sebab masing-masing fokus kepada kawasan yang sangat berbeza. Hari ini kita kalau lihat segi pembahagian di kabinet juga, UMNO diletakkan kepada posisi yang penting, membantu masyarakat luar bandar. Dan itu fokus utama UMNO ketika ini. Dan paling penting bagi saya untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang, setiap daripada kementerian yang diwujudkan di bawah Perdana Menteri harus memainkan peranan yang sangat besar. Dan kita tak mahu gunakan kuasa kita selaku kerajaan ini untuk mengugut rakyat. Kalau tak sokong kita, you tak dapat ini. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Perdana Menteri bergerak, dia bersifat adil. Semua negeri yang sokong dia ke, tak sokong dia ke, dia bagi peruntukan yang sama rata. Tak ada masalah. Cuma saya tak nafikan pembangkang akan terus membangkang. Cuma nasihat saya pada semua orang, kita jangan fikir perkara tersebut. Kita fokus apa kita buat. Akhirnya lambat laun rakyat akan menilai. Siapa yang fokus angkat agenda rakyat, siapa mempergunakan rakyat untuk kepentingan politik sendiri. Saya nak petik satu lagi perkara juga. Ini berkaitan dengan kompromi, Wabi ya. Terutamanya menjelang pilihan raya negeri nanti. Ada yang mengatakan bahawa apakah parti-parti yang ada dalam kerajaan perpaduan ini bersedia sebenarnya untuk membuka pintu hati mereka dalam proses kompromi kerusi-kerusi yang akan dipertandingkan. Mungkin apakah mereka bersedia untuk menyerah kerusi yang mereka pegang sekarang ini ataupun sebelum ini untuk diserahkan kepada parti lain yang mungkin dilihat lebih dominan dan juga lebih mendapat sokongan dan sebagainya. Tetapi ini perkara yang dimainkan di luar sana. Sejauh bila kita bercakap tentang kompromi itu, sejauh mana terbukanya pintu hati ahli-ahli dalam parti-parti yang terlibat dengan kerajaan perpaduan ini, terutamanya melalui konvensyen ini, apakah mereka bersedia untuk menghadapi situasi ini? Saya lihat ada yang bila dengar nama kompromi mereka rasa kurang sedap sebab rasanya macam rugi. Tapi kalau kita melihatkan dari segi inklusif, itu pula menjadi satu kekuatan. Dan seperti apa yang dikatakan oleh saudara tadi, Solih tadi, kita tidak merebut market yang sama. Macam itu menjadi satu kekuatan inklusiviti, yang mana kita ada juga perwakilan daripada bandar, perwakilan daripada desa, perwakilan daripada Borneo dan Semenanjung, bandar dan luar bandar. Jadi saya nampak itu menjadi satu tunjang kekuatan kita bila berhadapan untuk mencerminkan representasi seluruh rakyat Malaysia, yang mananya adalah berbilang kaumnya, agamanya dan juga wilayahnya. So ini sangat penting. Dan kedua, dari segi gunungan kursi memang parti masing-masing ada taktiknya, ada kekuatannya, ada kelemahan masing-masing. Dan saya yakin kita atas dasar saling hormat menghormati dan juga dasar saling sebenarnya mengagumi kekuatan masing-masing yang ada, kita mudah untuk mencapai satu mufakat dalam pengagihan kursi. Kita nampak adanya ruginya mungkin dari segi peribadi. Alah, saya tak dapat jadi calon. Itu je, itu biasa. Tapi dari segi big picture-nya, saya nampak semua akan untung. Adalah win-win untuk semua pihak. Okey, sore ini kita petik daripada apa yang disebut oleh Wabi Lee lah. Ini sesuatu yang penting juga, yang perlu kita fikirkan secara terbuka sebenarnya. Bila kita bercakap tentang peluang kerajaan perpaduan untuk bertanding di beberapa negeri, 6 negeri itu, target 3 negeri dikatakan agak sukar seperti Kedah, Terengganu dan juga Kelantan. Tetapi mungkin kerana mewakili Barisan Nasional selaku Ketua Penerangan Pemuda Barisan Nasional, apakah anda yakin mungkin kali ini dengan adanya kerajaan perpaduan, sokongan kerajaan perpaduan, apakah pengundi-pengundi di negeri-negeri ini akan memberi sokongan kepada calon-calon kerajaan perpaduan? Bagi saya, kita sebenarnya kena faham, paling penting bila kita hadapi pilihan raya, sentimen ini memainkan peranan paling besar. Within 2 weeks kita nak hadapi pilihan raya. Kalau tanya saya, politik khidmat bakti yang UMNO buat ini di kawasan luar bandar ni tak terjangkau. Memang banyak kita buat, tapi kita kalah dengan PRU baru-baru ini. Tokoh-tokoh besar dalam UMNO, Datuk Seri Rizal Marikan tewas, Datuk Mahathir Khalid tewas, Aziz Rahim yang boleh katakan kuat
di kawasan Baling tewas. Ya. Jadi bagi saya sebenarnya sentimen yang perlu dimainkan yang penting. Sebab itu bagi saya hari ini kita sedang membina naratif dan sentimen yang baik supaya kita boleh jual ketika pelarian akan datang. Dan saya tak nafikan juga ia bukan mudah. Sebab itu saya kata kita tidak menjangkakan kejayaan yang besar dalam PRN yang akan datang. Kita kena berlapang dada. Cuma saya kata ia medan menguji koalisi kita. Gabungan kita nak hadapi pelarian. Boleh tak bekerjasama? Sebab ada setengah tempat ada sentimen tertentu yang kita nak kena jaga. Kan? Mungkin dari segi kita nak pakai logo apa nak hadapi pelarian raya ni. Ini perkara yang perlu diperhalusi dan diperbincangkan secara lebih teliti. Mungkin ada sentimen. Saya kena cerita benda betul. Kalau kita buat logo DAP, mungkin ada satu masalah bila kita hadapi kawasan luar bandar. Dia ada sentimen yang berbeza. Tetapi apa yang kita nak kena buat? Sebab itu ini perkara yang harus diperbincangkan. Sebab kita tidak boleh memaksa orang terima sentimen itu. Sentimen itu diterima jika dirasa masuk akal dia diterima. Dan saya tak nafikan di kawasan Melayu, sentimen Melayu Islam ni akan dimainkan sangat kuat. Dan saya kena beritahu mereka, parti ini bukan agama. Parti ini adalah parti politik. Everyone is politician. Sebab itu bagi saya kali ini bila kita nak berhadapan, kita nak tunjukkan cerminan wajah Malaysia Madani yang bagaimana supaya rakyat boleh terima. Ini yang kita mahu Malaysia 20 tahun akan datang. Ini tanggungjawab besar kita nak hadapi pelarian kali ini, nak membawa naratif apa supaya sentimen yang dibentuk itu boleh diterima rakyat di bawah. Persoalan yang juga saya nak dapatkan pandangan Solehin dan juga Wabi lah. Wabi, kalau kita lihat tentang falsafah dan juga konsep madani itu tak ramai, mungkin ramai juga lagi yang tidak memahami sebenarnya. Jadi apakah mungkin dalam konvensyen nasional kerajaan perpaduan ini ataupun beberapa cara perlu difikirkan dalam usaha untuk menerapkan lagi nilai-nilai madani itu dalam kefahaman, dalam jiwa, dalam ialah penerimaan rakyat secara keseluruhan. Macam apa yang perlu difikirkan? Saya nampak konsep madani ini baiknya permulaannya adalah sebuah konsep, tapi kelebihan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah ianya memberikan ruang kepada semua untuk merungkai dan untuk menyesuaikan konsep tersebut dalam konteks masing-masing. Dan madaninya kalau di kawasan bandar mungkin lebih kepada civil society, yang mana kita lebih membicarakan hak dan juga kebebasan untuk bersuara, kebebasan media dan lain-lain. Tapi kalau diterjemahkan kepada luar bandar, ianya kurang sesuai kalau dalam konteks luar bandar. Jadi madani ianya lebih kepada menaikkan taraf hidup, kehidupan kita. Ada satu kerajaan yang cekap, kalau ada jalan rosak cepat diperbaiki dan lain-lain. Dan ini juga menepati konsep madani. Jadi ianya sangat inklusif, memerlukan masa. Dan baiknya adalah PM kita tidak menentukan atau tidak enforcekan apa itu madani. Ianya memberikan ruang untuk kita terjemahkan dalam bentuk dasar ekonomi, dasar luar bandar, dasar bandar, pembangunan bandar dan lain-lain. So, ini memakan masa dan saya faham ramai tertanya-tanya juga apa itu madani sebenarnya. Ada yang tak faham. Dan jawapan saya adalah ianya perlu diperbincangkan. Kita perlukan lebih banyak dialog seperti hari ini untuk mendalami konsep tersebut. Okey, baik. Mungkin Solehin, anda juga boleh komen, bukan sekarang. Okey. Kerana kita diarah untuk berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Inilah persoalan yang ingin saya dapatkan pandangan daripada Muhammad Solehin Muhammad Taji, iaitu Ketua Penerangan Pemuda Barisan Nasional dan juga merupakan Ketua UMNO bahagian Bukit Gantang. Kita rehat pada kali terakhir, kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insyaAllah ada lagi persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu di studio. Kita lihat dulu. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Sebelum kita berehat kali terakhir tadi, saya telah pun lontarkan persoalan yang ingin saya dapatkan feedback ataupun respon daripada saudara Solehin. Silakan ni. Abang, dia begini, bila kita sebut soal bila Perdana Menteri memperkenalkan apa-apa dasar, kalau kita tengok daripada dulu zaman Dasar Pandan ke Timur, zaman Tun Mahathir, kemudian kita ada Wawasan 2020, kemudian ada Keluarga Malaysia, macam-macam dasar yang diperkenalkan. Dan zaman Datuk Najib juga ada TN50 yang kita kata bottom up. Cuma yang paling penting hari ini kita kena pastikan apa juga dasar yang dibuat, ia harus dirakyatkan. Maknanya rakyat mesti anggap ini dasar kita. Macam Wawasan 2020, kalau abang ingat dulu kita tu fikir 2020 ni apa nak jadi? Kereta terbang ke apa terbang? Kita sampai 2020 tak ada apa pun yang terbang kan. Jadi maknanya hari ini madani ini harus dirakyatkan dasarnya. Jadi untuk dirakyatkan dasar, rakyat kena faham. Sebab kita kena anggap ini dasar yang kita nak sampai bersama. Malaysia Madani ini hasrat kita semua.
Jadi ia tidaklah boleh sekadar daripada satu pihak Perdana Menteri saja yang beria nak buat Malaysia Madani, tapi semua orang tak faham. Anggota pentadbiran harus ada spirit yang sama, dan juga di sistem pendidikan negara harus diterapkan Madani ini, sebab sistem pendidikan ini membentuk anak-anak kita dalam 10 tahun akan datang. Dan juga yang paling penting, bila kita turun ke bawah, bukan sekadar pada parti, semua anggota kerajaan, pentadbir kerajaan dan sebagainya harus faham apa ini Madani, sebab ia soal nilai. Sebab itu saya katakan, kita tidak boleh memaksa nilai pada semua orang. Kita harus jadi contoh. Kepimpinan yang ada dalam negara harus jadi Madani dulu. Dan people say Madani is good. Sebab itu saya kata, bila sebut Islam, saya ambil sikit Islam, Nabi Muhammad tak paksa orang masuk Islam. Kenapa orang suka pada Islam? Akhlak Nabi. Nah, hari ini Madani ni soal pembinaan negara bangsa. Dan untuk orang suka pada Madani, kepimpinan harus tunjuk contoh Madani baik. This is the set of example of Madani. Sebab itu untuk orang faham, dia kena ada nampak contoh ni apa. Macam kita nak sokong tim bola bang kan? Nak sokong tim bola, kita nak pilih tim mana? Kita tengok yang kuat lah. Kan? Kalau orang sekitar je kuat, kita tak tengok lagi dah. Kita tak sokong lah. Macam Chelsea, saya ambil contoh. Saya menyokong Chelsea. Beli player punya banyak. Tapi bila tengok main hancur. Jadi maknanya hari ni rakyat nak tengok, is it good or not? So, ia harus bermula daripada kepimpinan yang ada. Dan itu adalah cabaran terbesar kita untuk kita tunjukkan pada rakyat. Macam convention ini nanti YB apakah Datuk Seri Anwar sendiri akan turun untuk mungkin meresmikan convention ini? Pastinya. Dan mungkin juga akan menyampaikan perutusan secara ikhlas kepada wakil-wakil yang akan menyertai convention ini nanti. Tetapi jangkaan daripada YB sendirilah, intipati dan juga hasrat yang mungkin ataupun mesej yang mungkin akan disampaikan oleh Datuk Seri Anwar apa agaknya? Saya nampak secara ringkasnya ada dua mesej. Yang mesej pertama dalamannya adalah untuk membiasakan semua parti-parti yang bersama dalam kerajaan perpaduan mulakan kerja-kerja muafakat ni di peringkat akar umbi. Ini penting bukan saja untuk bersiap sedia untuk pilihan raya yang akan datang, tapi untuk lebih long term, untuk melengkapkan tempo berkhidmat kita untuk beberapa tahun akan datang dan mungkin lebih lama lagi. So itu mesej dalaman tu penting. Satu lagi mesej luaran adalah untuk menjawab kepada sekiranya ada keraguan, ada juga pihak yang menyerang bahawa kita berpadu dan kita boleh sepentas untuk membicarakan isu yang kita semua mengangkat bersama. Dan saya nampak ni penting kerana ianya bukan diadakan di tempat yang biasa-biasa, tapi di PWTC. Yang mana tempat yang bersejarahnya, sinonimnya dan dengan UMNO. Secara inklusifnya saya nampak kita nampak ada kebersamaan dalam ini dan lebih kepada kita ingin menggerakkan agenda-agenda di bawah Madani ke, bawah agenda kerajaan ke. Kita dah masih banyak masa lah sebelum ni. So kita nak tunjukkan urgensi kita bersama, walaupun dalam sesingkat 6 bulan kita dah boleh adakan convention peringkat pusat dan kita tunjuk kepada rakyat, masyarakat antarabangsa bahawa kita stabil, kita ready untuk memberikan menunjukkan prestasi kita lah, KPI kita kepada rakyat. Mungkin Soleh, jangkaan anda lah, mungkin akan ada juga dalam convention ini nanti isu-isu yang rasa tidak puas hati, isu-isu mungkin rasa kecewa, iri hati dan sebagainya yang mungkin akan dibangkitkan oleh ahli parti dalam convention ini. Apakah anda menjagakan itu akan berlaku? Saya boleh katakan dalam convention seperti ini yang paling penting adalah apa mesej yang nak disampaikan kepada bawah. Dan feedback itu kita akan terima. Mungkin tidak ketika convention, selepas convention. Cuma paling penting hari itu adalah kita kena pastikan naratif yang dibina itu boleh diterima oleh setiap ahli convention. Dan macam saya kata pada abang, naratif yang boleh diterima itu maksudnya apa? Maknanya kita nak kena bagi tahu mesej yang jelas kenapa perlu kerajaan perpaduan. That's the most important thing. Kenapa UMNO boleh berkompromi dan bersama dengan parti di Pakatan Harapan? Kenapa? Why? Dan kalau kita ambil, adakah kita mengorbankan asas perjuangan UMNO sebelum ini? Dan kalau terkorban, apa yang dikorbankan? Orang nak tahu. Tapi sebenarnya kita nak beritahu there's nothing wrong with that. Tak ada apa yang berubah pada UMNO. The same goes to parti-parti dan Pakatan Harapan. Sebab yang hadir ini semua parti, semua akan bercakap. Sebab kita hanya nak bercakap satu perkara, naratifnya mudah. Kita nak angkat masalah rakyat untuk diselesaikan. Kestabilan itu harus ada. Sebab tak ada parti yang dominan. Kita hari ini bergabung disebabkan yang pertama, tidak ada parti yang boleh bentuk kerajaan secara sendiri. Pertama. Yang kedua, kita boleh lagi seret negara dan kancah ketidakstabilan politik. Tapi kalau itu kita letakkan sebagai perjuangan kita, maknanya kita letak perjuangan rakyat itu di belakang. Kita bukan letak perjuangan rakyat di depan. Yang ketiga, bagi saya memang benar kita datang ideologi berbeza, tapi nilai yang kita kongsi sama untuk dapat sebuah negara yang baik.
kestabilan politik. Dan kita boleh saja bang seret bergaduh macam dulu, naik bas keluar bas, kita pun penat. On that moment juga kita sedang hadapi COVID, nak hadapi COVID. Rakyat diheret kancah politik yang tak habis. Jadi hari ini kita ada pilihan, nak bina balik negara atau tidak. Dan soalan itu tidak pada hanya kepimpinan sudah buat keputusan. Aku undi kena buat pilihan. Adakah kita nak biar negara sekali lagi huru-hara ataupun kita nak bina negara yang lebih baik? Untuk bina negara yang lebih baik, kita perlu berkompromi, menerima semua ideologi yang masuk, dimurnikan. Dan sudah tentu bukan hanya pada UMNO sendiri, MCA dan DAP juga hadapi perbezaan pendapat. Sebab market yang sama ni sangat ketara. So bagi saya ini semua harus dimurnikan. It's gonna take time, ambil masa bang. Cuma bagi saya, sama ada kita kata ada isu-isu tertentu dibangkitkan, saya boleh katakan mungkin ada, tapi paling penting hari ini bagaimana kita nak memastikan disiplin parti itu harus kuat. Bila you cakap tentang disiplin parti, mengharmonikan hubungan parti-parti yang berada dalam kerajaan perpaduan ini, Wadi, ini saya lihat sebagai satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada Datuk Seri Anwar sendiri, kerana tidak adanya parti yang betul-betul dominan dalam kerajaan perpaduan ini. Jadi apakah dalam convention ini nanti ini juga akan cuba diselesaikan mengikut kompromi yang akan memuaskan hati semua pihak? Saya nampak kita perlu ada satu paradigma yang baru. Sebab sebelum ni kita telah pun biasa dengan satu parti yang dominan ataupun satu blok yang dominan dan lain mengikut jejak langkah ataupun halal tuju tersebut. Tapi sekarang kita berhadapan dengan satu era yang baru yang mana kita harus juga memahami bahawa kita era dominasi itu telah pun makin sukar. Dan yang lebih penting adalah bagaimana mencari titik persamaan, unity in diversity. Pada masa yang sama, walaupun perbezaan ideologinya, kita tetap bersama untuk mencari titik persamaan demi negara, demi rakyat, untuk terus membangunkan negara bangsa kita, terus membantu rakyat kita. Jadi itu menjadi satu driving force yang sangat-sangat kita kata asas bagi menggerakkan ke semua parti di bawah kerajaan perpaduan. Bukan lagi rahsia sebenarnya soalnya. Kalau kita lihat hubungan di antara ialah kita ambil dalam Barisan Nasional lah, terutamanya MCA sendiri, ramai yang tidak bersetuju bagi UMNO ataupun Barisan Nasional mengambil keputusan untuk bersama-sama dengan dalam kerajaan perpaduan ini. Jadi apakah anda merasakan bahawa mungkin macam you sebut awal tadilah, untuk berkompromi MCA dengan DAP itu dilihat mungkin akan menjadi sesuatu yang iyalah banyak cabaran sebenarnya. Tapi dalam convention ini apakah isu ini boleh diselesaikan dengan begitu mudah? Saya boleh katakan saya ambil apa yang dikatakan oleh Ketua Pemuda Malaysia. Orang dulu bang kahwin paksa ni tahan lama. Orang kita ni kan bercinta bagai rakyat kan. 3 tahun 4 tahun bila kahwin ni harga punya mahal. Sebulan bercerai. So maknanya kadang-kadang kita perlu paksaan untuk masing-masing duduk bersama. Untuk mereka sebab bagi saya memang mereka berebut market yang sama. Kita pernah melalui keadaan itu ketika kita bersama PAS dan juga Bersatu. Kita akui. Cuma yang paling penting hari ini kita kena pastikan kedua parti ini apa yang mereka lihat. Adakah mereka melihat perseteruan sekarang dan meletakkan isu rakyat di belakang, atau meletakkan isu rakyat di depan, perseteruan itu ditolak ke belakang? Ini yang paling penting. Cuma the driving force itu harus datang daripada UMNO sebagai leadership dalam Barisan Nasional. Dan kita juga bercakap dalam mesyuarat. Kita faham, kita bercakap beberapa kali dalam mesyuarat. Kita memahami sebab kami ini keluarga Barisan Nasional. Kita tidak pernah mengadik tirikan, anak tirikan sama-sama parti. Kita kawan, kita sahabat, kita keluarga bersama. Jadi kita faham perasaan MCA ketika ini. Tapi bagi saya ini tugas kita to protect them also. Paling penting hari ini UMNO juga harus berkorban untuk macam abang kata berkompromi soal kerusi dan sebagainya. Mungkin ada kerusi UMNO terpaksa beri pada MCA to make sure everyone have the comfort level. Cuma bagi saya UMNO meletakkan kepentingan rakyat dan kita harus berkorban. Sebab bagi saya untuk kita gain something, you lose something. Bagi saya untuk kita dapatkan kesatuan ini, pengorbanan itu penting. Dan daripada pengorbanan itu datang keikhlasan. Dan barulah jadi satu penyatuan jelas antara kita semua. Bagaimana Wabi Lee Chen Chung sendiri melihat konvensyen ini? Apakah ianya akan menghasilkan akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang positif ataupun mungkin juga akan menimbulkan isu-isu yang akhirnya tidak dapat diselesaikan dalam konvensyen ini? Saya nampak
keadaan sekarang memberikan satu ruang yang cukup baik sebenarnya untuk kita sama-sama untuk membicarakan apa keutamaan kita. Sebab banyak sebelum ni PH pernah melalui 22 bulan yang mana tidak tahan lama. Jadi itu memberikan banyak iktibar juga kepada pimpinan-pimpinan supaya lebih memahami apa perasaan, apa sentimen yang menentang agenda-agenda yang nak dilaksanakan. Jadi setiap parti mewakili lapisan masyarakat yang berbeza dan itu harus dihormati. Dan saya melihatkan dengan adanya niat untuk adakan convention sebenarnya sudah menjadi satu perkara yang sangat-sangat positif. Dan di samping itu kita telah pun menuju ke convention pada Ahad ini. Dan sekiranya berjaya, ianya membuka lagi banyak ruang untuk bukan sahaja kita pimpinan atasan ataupun sesama ahli parlimen. Kita selalu jumpa di parlimen dah. Tapi untuk akar umbi memahami betul-betul mengapa kita perlu membina mufakat untuk berhadapan dengan cabaran ekonomi, dengan cabaran sosial, dengan cabaran persaingan antara bangsa untuk memastikan Malaysia boleh terus marah ke depan. Okey, kita hampir di penghujung sebenarnya Soleh. Tak banyak lagi masa yang tinggal, lebih kurang berapa? 5 minit begitulah. Mungkin dengan pakaian baju yang begitu hebat, logo lambang PN yang begitu hebat juga terpampang sebenarnya. Harapan anda sebagai seorang Ketua Penerangan Pemuda Barisan Nasional sendiri kepada konvensyen ini? Bagi saya paling penting konvensyen kali ini harus jadi titik paling penting dalam sejarah politik tanah air. Bagaimana kesemua parti mencatat sejarah berkompromi bersama demi kepentingan rakyat dan sesuai dengan agenda yang diangkat, mempertahankan dan mengangkat agenda rakyat dalam konvensyen kali ini. Dan kita nak melihatkan wajah Malaysia yang sepatutnya menjadi cerminan pada semua orang. This Malaysia, sebuah gabungan parti yang melibatkan semua kaum, melibatkan semua negeri dalam negara ini, wilayah Borneo dan sebagainya. Dan inilah cerminan sebenarnya negara Malaysia dan harus jadikan konvensyen perpaduan ini. Dan saya berharap agar semua rakyat boleh menerima inilah hala tuju negara yang sedang kita bina bersama di bawah kepimpinan Datuk Seri. Mungkin Wabi, Lee Chen Chung, apa juga harapan yang ingin anda lontarkan? Saya harap dengan adanya konvensyen ini kita boleh melenyapkan keraguan ataupun ada serangan yang tidak berasas daripada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Di samping itu, dengan adanya bicara rakyat, sebenarnya belah petang kita ada pidato dan juga bicara tentang isu-isu rakyat. Saya harap dengan ini kita dapat juga membuka lebih banyak ruang supaya suara daripada parti ataupun suara yang mewakili rakyat ni akhirnya boleh diterjemahkan dalam dasar-dasar kerajaan dan supaya kita boleh merapatkan lagi dasar kita supaya rakyat betul-betul faham dan menghayatilah dan datang daripada dia. Supaya dasar ni betul-betul boleh membawa pembaharuan. Sebenarnya kita ada masa lagi Solihin. Anda bercakap tadi pendek saja. Ada 3 minit saja. Jadi apa lagi yang ingin anda sampaikan? Saya setuju dengan pandangan YB. Kita sebenarnya berhadapan serangan yang menyatakan kononnya koalisi ini sangat rapuh dan sebagainya. Tapi saya yakin dengan konvensyen ini dia menunjukkan sebenarnya kesepaduan kita semua. Dan dalam menghadapi siri PRN yang akan datang, ini medan ujian kita. Bukan sekadar kemenangan itu jadi result yang kita cari, tetapi bagaimana kita bekerjasama. The moment kita menang, kita kalah juga, menang bersama, kalah bersama. We face the result. Apa keputusan kita akan terima sama-sama. Sebab bagi saya hari ini kita nak bagi rakyat terima apa naratif, apa yang kita nak bawa pada rakyat ini bukan mudah. Sebab untuk memahamkan madani itu juga ambil masa. Cuma gerak kerja yang harus dilaksanakan dan konvensyen perpaduan ini akan jadi satu cerminan untuk kita balik ke kawasan. Paling penting kita nak balik ke kawasan, nak cerita pada kumbi di bawah bagaimana kita nak bekerjasama, dan ia harus diterjemahkan dengan gerak kerja, bukan dengan bercakap. Bagaimana kita PH dan juga Barisan Nasional turun ke kawasan bersama-sama buat program bersama, dan ini menjadi cerminan daripada semua. Kalau ini mampu berlaku, sebab bagi saya kita kalau kita tengok pada segi penaraya Barisan Nasional, defisit sokongan kaum lain kepada Barisan Nasional ini sangat jelas. Dan bagi saya inilah salah satu cara untuk kita penetrate dan kembali mendapatkan sokongan seluruh rakyat berbagai kaum. Dan kalau itu mampu berlaku, ia perlambangan kepada semua suara rakyat dalam negara. Kalau kita kata dulu kita defisit sokongan, bagaimana kita kata kita ada pada kaum lain? Hari ini kita ada PH yang menjadi antara penyokong besarnya datang daripada kaum bukan Melayu. Dan bagi saya hari ini kita duduk bersama, kita akan berbincang. Ini orang-orang yang membawa suara besar rakyat dalam negara. Itu pandangan saya. Okey, saya tahu tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi. Masih ada masa YB Lee
melalui Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan inilah. Saya bukan nak suruh Lee jadi bomoh lah. Tapi jangkaan ramalan YB Lee sendirilah. Apakah ini akan memberikan satu suntikan semangat, satu kekuatan yang baru sebenarnya kepada gabungan parti-parti dalam Kerajaan Perpaduan ini untuk menghadapi pilihan raya negeri yang akan datang? Sepastinya sebab perpaduan ini harus bermula daripada pihak pimpinan dan kemudian diterjemahkan ke peringkat akar umbi, dan konvensyen ini dijadikan satu pentas yang untuk mencapai demikian supaya akar umbi juga menghayati kepentingan dan juga manfaat untuk mewujudkan muafakat tersebut di peringkat kawasan, di peringkat cawangan, di peringkat ranting dan peringkat lokaliti. Dan ini penting. Dan yang kedua, saya melihatkan ini juga merupakan peluang keemasan yang mana kita boleh menunjukkan bahawa kita memang berbeza daripada pihak lain yang asyik memainkan sentimen saja. Sebab sentimen ni tidak boleh membawa negara ke mana-mana. Tiada sebuah negara di dunia ini yang boleh menjadi negara yang lebih maju dengan memainkan sentimen sahaja. Ya, ianya perlukan satu tindakan, satu political view. Jadi tadi disebutkan bahawa adakah pentas ni, konvensyen ni semata-mata untuk pilihan negeri. Yang tu saya kurang bersetuju. Sebab kalau kata kita ambil isu KWSP, kita mengambil satu tindakan yang mungkin kurang popular, tapi adalah betul. Dan kita yakin itu adalah betul. Jadi dengan itu kita tegas kepada dasar tersebut kerana kami yakin itu akan membantu rakyat dalam jangka masa yang panjang. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada YB Lin Chen Chung. Terima kasih kepada yang berbagai, Encik Muhammad Solihin Muhammad Taji, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Jadi kita tunggulah hasil daripada Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan ini yang akan berlangsung pada 14 hari bulan Mei nanti, dan tentulah mereka yang menghadiri konvensyen ini nanti juga mengharapkan sesuatu yang menarik, dan akhirnya ianya akan memberikan suatu gabungan kekuatan yang mungkin lebih kukuh sebenarnya kepada Kerajaan Perpaduan yang sedia ada sekarang ini, dan sekaligus mungkin akan mententeramkan lagi kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia Madani ketika ini. Jadi itu sebenarnya harapan semua pihak. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan jangan lupa seperti biasalah Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ya.